Selalunya it will take almost 1 hour untuk siapkan seekor lembu lah. Okey. Alhamdulillah so far dengan half automated ni, kita dah boleh proses lebih kurang dalam 7 ke 8 ekor dalam tempoh 1 jam. Rekod di Koala Cattle Farm adalah kita sembelih 799 ekor lembu dalam tempoh 4 hari. Assalamualaikum dan hai, apa khabar kepada semua penonton Destinasi TV. Saya Chef Harwi, anda bersama saya dalam siri Buatan Malaysia. Pada kali ini saya berada di Koala Cattle Farm Kuala Selangor. Saya akan berjumpa dengan Encik Jamal untuk mengetahui bagaimana mereka mengurus ladang lembu yang sebesar ini, proses daripada A to Z. Jom kita jumpa mereka. Alhamdulillah, kita bersama pemilik ladang Koala Cattle ini. Encik Jamal, boleh terangkan sedikit latar belakang dan apakah peranan Encik Jamal dalam menguruskan ladang yang besar ni? Nama saya Jamal bin Abdul Karim. Tahun 1983, 40 tahun hari ini. 40 tahun, Alhamdulillah. Sebenarnya I'm not the only own the farm ni. Okay. So actually we have three of us, 3 daripada kami. Yang pertama adalah yang pemegang share yang terbesar ataupun owner company adalah Datuk Amirul Rahman. Okay. Yang kedua belong to Datin Shina dan yang ketiga saya lah. Kita start daripada 2017 je. Kita start dengan farm yang pertama di sini di Kuala Selangor. Kita start from scratch. Maknanya kita tak beli daripada orang, kita tak tumpang orang dan sebagainya. Then after that, 3 of us buat another farm lagi di Kulim, di Kedah. Third one, kita buat kita punya own farm dekat Kanchanaburi di Thailand. So after that, bila kita dah establish farm di Thailand tu, the first 2 years tu kita looking memang 100% trading. Maknanya beli daripada Thailand, bawa masuk sini, kita gemukkan, kita jual. So saya tengok kat situ, kalau untuk jangka masa panjang, kita tak boleh nak sustain. Sebab kita memang rely 100% on Thailand, on Australia. So after that kita tengok why not kita start our own breeding. That's why kita start farm yang nombor 4 di Pondok Tanjung, Taiping. Kebanyakan company ataupun kebanyakan negara-negara ni dia keluarkan lembu tu, nama baka tu, nama tempat je. So kita kata why not kita tak Kuala. Tapi bila tengok Kuala kampung kan, dia tak catchy. Orang nak sebut susah dengan zaman generasi Gen X, Y ni takkan nak panggil Kuala, tak cantik. So gaduh lagi dan ada one day lah nak jadikan cerita, nak jadi one day saya dengan partner saya pergi lepak kat restoran kedai kat sini. Duduk sembang-sembang, ada satu makcik datang. Dari mana mu ni kan? Dari mana dia? Dari Koala. Dia dari Koala kat sini ada pasar. Ada Koala, dari mana dia Koala. So kita pun dengar Koala. So Koala tu something like macam catchy juga. So that's where we start, kita letak nama kita Koala, C-O-L-A. Tapi bila kita register dekat untuk trademark dan licensing and everything, tak lepas sebab Coca-Cola tu. Then we put double L kat situ. Datanglah nama dia Koala. Boleh tak ajar saya dan melawat kawasan di Cattle Koala? Of course, Chef. Jadi kita pergi daripada pilot kepada pilot. Saya akan tunjuk kat Chef. Which is kita ada 2 secara ringkas. Satu stick yang kita hasilkan daripada lokal, lembu lokal kita sendiri, lembu Brahman ataupun Chorley. Satu lagi Chef, yang paling surprise kita akan bawa nanti adalah stick Wagyu. Which is local yang kita made from Koala Cattle Farm untuk pasaran tempatan. Oh, tak sabar. Jom, Encik Jamal, kita pergi. Okey. Alright. Jom. Saya first time nampak lembu macam ni. Dia tengok saya lain macam Adakah dia melihat tu dia ingat muka saya ke macam mana? Dia kenal tuan dia tu. So bila orang luar datang, dia agak kekok. Dia jeling lah kan. Siapa ni kan? Okey Cik Man, di sini kita berada di dalam kandang Kandang. Kita panggil apa ni? Feedlot lah, kita panggil feedlot. Feedlot apa ni? Di sini kalau chef tengok ada 5 kandang ataupun 5 feedlot. 4 tu adalah kandang biasa-biasa. Cuma kandang ni luar biasa. Kita panggil kandang ni House of Wagyu. Kalau chef biasa dengar Wagyu. Kita translate dalam bahasa Malaysia adalah lembu Jepun. Macam kita Wagyu. Lembu Malaysia, which is kita dah pattern kan. Basically when we start 2018, we are among the first one yang masuk local Wagyu ke Malaysia. Contoh yang ni adalah kita panggil feedlot premium lah. Premium ni maknanya dalam ni ada lembu Wagyu, dalamnya ada lembu Angus, ada Charolais, ada Brahman. In other word, dekat sini semua adalah lembu-lembu yang premium. Which is yang mahal-mahal lah. Selain benda mahal dia, kualiti daging ni juga kita jaga dengan
tertib sekali. Okey. Dari segi pemakanan dia. So normally yang premium ni dia punya sukatan makanan ataupun komposisi jenis makanan tu berbeza daripada yang biasa. Kalau chef tengok kat sini, berat badan kat sini semuanya lebih kurang dalam 400 kilo ke atas. So pemakanan dia kat sini lebih daripada 15 ke 30 kilo. Kuat ni makan. And diorang ada special ramuan untuk makan diorang. Kesimpulannya diorang ada makan lebih kurang dalam 9 jenis pemakanan yang di TMR kan, yang dihasilkan di Pondok Tanjung. TMR tu maksudnya? Total Mixed Ration. So dalam tu yang ada komposisi 9 jenis tu, cassava, jagung, palm kernel, jerami, TVO, petai belalang, ada banyak lagi lah. Ada dalam 9 jenis. Tu chef tengok kat sini, kualiti-kualiti yang kita hasilkan sini agak berbeza lah. I mean, lebih kualiti daripada lembu-lembu yang biasa di luar sana. Biasa lembu makan rumput kan? Biasa lembu makan rumput. Tak makan rumput tapi dia memang ada combination ni chef. Pagi mungkin dia punya meal dia adalah untuk TMR ni. Sebelah petang nanti ada silage. Kita panggil rumput napier. Kita jerukkan dia, bawa ke sini untuk makanan dia orang. Cik Jamal, boleh tak saya nak tahu sedikit tentang lembu baka ni? Kalau Cik Jamal nak bawa saya, jom kita pergi. Boleh chef. Saya akan terangkan satu persatu supaya orang awam di luar sana pun boleh tahu lembu ni apa nama dia. Ni jenis apa? Ni makan dia apa? Kita akan terang kepada chef. Jom kita pergi. Cik Jamal, cuba ceritakan apakah lembu yang kita nak tengah tengok sekarang ni. Kuat bunyi dia. Dia bagi siren jap. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni tadi kita ada mention pasal yang ni adalah premium filot. Kalau tengok yang di belakang ni chef. Kalau tengok yang chef tengok warna putih tu adalah lembu Charolais. Yang warna hitam tu adalah lembu Wagyu. Yang bertanduk kita normally dia adalah lembu Wagyu lah. Kalau yang tak bertanduk warna hitam kita panggil Angus. Contohnya ni chef yang ni adalah lembu Charolais. Charolais ni kebiasaan memang warna dia putih. Dia berjambul, ada bulu-bulu sedikit dan bentuk badan dia tu adalah panjang. Panjang dan lebar. SOP dekat kami ni ada 2 kategori. Satu, sama ada dia capai berat 350 kilo, dia dah boleh dikahwinkan, atau umur dia berusia 18 bulan. Kalau tengok satu sebelah dia lagi, yang ini adalah lembu Wagyu yang kita bawa khas daripada negara luar untuk diternak di Kuala Selangor lah. Kalau tengok Brahman ni dia dah lebih kurang dalam 900 kilo ni. So nama dia Tony. Tony ni bukan tujuan untuk sembelihan, tapi ini adalah tujuan untuk pembakaan. Function dia kat sini adalah untuk pembiak baka. Dia adalah penjantan kepada lembu-lembu Sador premium di belakang tu lah. Kalau untuk lembu ataupun untuk breeding ni, masa tu adalah paling kritikal. Betul. Sebab apa? Ini melibatkan kos makan dan sebagainya. Dia contoh erti kata lain chef, lembu betina ni macam kilang lah chef. So katalah tempoh pemakanan dia begini. Kalau tempoh pregnancy dia 9 bulan. Sebelum 2 bulan nak beranak, apa perlu kita buat? Sebab kita nak susu dia banyak. So pemakanan kena tukar untuk pulih balik body score yang asal. Macam wanita, macam biasa. Betulkan ubat dan sebagainya balik. Body score dah cantik sikit, barulah kita akan senyawakan semula. Kawinkan dia lagi. Sebab tu data tu penting. Kita di sini ada juga Angus. Kalau tengok sebelah saya, belah kiri saya ni adalah Angus. Dia kata betul. Betul. Macam mana nak bezakan Angus dengan Wagyu? Dia pun berwarna hitam, kebanyakan berwarna hitam. Dia ada juga yang dark brown sedikit. Tapi kebanyakan dia warna hitam. Dia tak bertanduk. Kalau tengok dia punya bubut dia tu, dia punya kepala ni ada juga sedikit bulu dah. Dan dia punya body score dia agak panjang. Dan bahagian belakang dia agak macam nampak tulang sedikit. Chef, ni saya kata 3-4 kali saya sebut pasal dolar. Ini dolar ni adalah kebanggaan Kola Cattle Farm. Jantan kan? Di jantan, dia mempunyai IC Malaysia. Dia lahir di Malaysia. Yang ni bila kita import daripada Thailand, kita beli dia punya induk dia, dan di sini kita buat persenyawaan menggunakan AI. So kita bila artificial insemination dan dia dilahirkan lah. Dia will be the first Wagyu yang lahir dekat Malaysia. Dan kita namakan dia sebagai Dolah. Marbling tertinggi yang Kola Farm hasilkan. Dan nama term tu. For now kita dah dapat 8 je. Untuk MBS 8 dah menghampiri. The taste tu sangat Melayu. Tak sangat berminyak dalam mulut, tetapi dia kalau kita makan tu rasa Wagyu, melt dalam mulut, tapi dia ada kekenyalan sikit. Okey, seterusnya ke mana kita nak pergi? Chef, mungkin saya akan tunjukkan pada fillet-fillet yang lembu yang biasa kita potong daily. Dan after that saya akan tunjukkan kat chef proses daripada kita start bela sampailah kita sembelih di rumah sembelih Kola. Jom kita pergi, Cik Mat. Silakan. InsyaAllah. Kita jom. Terima kasih banyak. Sama.
Okey, sekarang ni kita berada di feedlot tenderloin. Feedlot tenderloin ni adalah normally kita panggil feedlot untuk holding yard. Holding yard adalah di mana-mana lembu yang dah ready untuk slaughter, kita akan parking dekat sini sebelum dibawa kepada rumah sembelih. Kebiasaannya, lembu-lembu yang nak disembelih ni, kita akan bagi dia puasa selama tempoh 24 ke 48 jam. Okey. Supaya perut dia kosong dengan daripada makanan dan sebagainya untuk dihantar dan sembelih. Lembu-lembu yang kita transfer ke feedlot holding yard ni adalah lembu-lembu yang dah ready untuk sembelih, di mana berat dia mesti 400 kilo dan ke atas. So bila kita dah asingkan 400 kilo ke atas kat sini, so mudah pekerja-pekerja saya untuk monitor pemakanan dia sebelum dihantar ke tempat sembelih. Saya nak tahu kan bagaimana proses kita nak memilih dan memasukkan lembu dalam kandang ni, kriteria dia. So normally lembu-lembu yang kita masuk daripada Australia, daripada Thailand dan sebagainya, kita akan buat program fattening selama 90 hari ke 120 hari. Maknanya bila kita masuk nanti target kita 190 ke 120 hari wajib lembu ni disembelih. Yang kedua, bila proses fattening tu berlaku, mana-mana lembu yang dah capai target 400 kilo tu kita akan pindah pada feedlot tenderloin ni ataupun holding yard ni sebelum dihantar sembelih. Keuntungan pada setiap peternak ni adalah di mana daripada perbezaan berat semasa masuk dan berat semasa keluar. Itu adalah margin kita. Berat untuk peserta di luar nak faham cost gain dan sebagainya, tapi itu adalah rutin atau itu adalah info yang penting sekali untuk setiap peternak berjaya dalam bidang ruminant industri ni. Baik. Seterusnya ke mana nak bawa kami? Saya nak juga berkongsi dekat sini di Kola Cattle Farm Kuala Selangor ni, kita ada juga kandang kambing dan biri-biri. Saya tak sabar nak pergi jumpa kambing. Saya suka kambing. Saya suka kambing. Jom kita pergi. InsyaAllah. Thank you very much. Siap. Nampaknya kambing ni semua bertanduk ni. Lain macam kambing ni. Cuba ceritakan apa yang sedang berlaku di sini. Okey Chef, sebenarnya di Kola Cattle Farm Kuala Selangor ni, kita jadikan hub untuk fattening. Maksud dia adalah proses penggemukan. Sebab tu kalau nampak di sini, kebanyakan kat sini semuanya adalah kambing-kambing jantan ataupun baby jantan lah. Untuk mendapatkan kualiti daging yang baik dan yang paling penting sekali dari segi yield, maknanya keuntungan bila kita buat ternakan. So kalau normally untuk jualan market, kita kena gemukkan dia ataupun beratkan kambing tu lebih daripada 30 kilo. Ada berapa jenis kambing di kandang ni? Di Kola, kita kalau contoh kambing, kita ada 3 jenis kambing. Okey. Jangan lupa, di sini juga kita ada biri-biri. Biri-biri kita ada 4 jenis biri-biri dan 4 jenis ni semua mempunyai tekstur daging yang berlainan. Jajaman ni kambing bakar apa ya? Okey Cik, kalau tengok ni, badan dia warna putih, kepala hitam, telinga dia panjang. Normally people akan panggil dia atau baka adalah baka Jamna Pari. Dia masih budak lagi, baru 8 bulan. 8 bulan. So memang kita kat sini adalah untuk proses penggemukan dia. Tapi color Jamna Pari ni ada macam-macam color. Dia boleh mencapai berat Kalau Jamna Pari boleh pergi 80 kilo ke 100 kilo. Tengok tempoh berapa lama kita simpan lah. Yang ni kita panggil boar lah. Panggil boar dan sebagainya. So kebanyakan boar ni kalau nak tengok, kalau yang pure betul-betul, kepala dia warna merah ataupun coklat kegelapan dan badan dia warna putih. So normally boar, nak comparekan boar dengan Jamna Pari ni, dia pendek tapi dia panjang, dia lebar, dia gemuk. Kebiasaan dia boleh pergi 45 ke 60 kilo. Besar. Untuk boar lah. So yang ni adalah bagus untuk kalau kita nak menjual daging, sebab kita nak jual daging kan. So daging-daging komposisi dia tinggi. Ni saya kata tadi, ni adalah salah satu kategori biri-biri. Yang ni biasa kita panggil ataupun orang baka adalah baka doper. Doper normally bulu dia tebal, muka dia berwarna putih. Cute Ada juga cute-cute ni, ada juga yang kepala dia warna hitam juga. Doper ni, dia bergantung lah. Doper kebanyakannya datang daripada Australia lah. Asalnya ibu dia, induk dia daripada Australia. Cik Jamal, yang ni yang paling lain daripada yang lain. Dia besar, hitam. Apakah nama jenis kambing ni? Yang ni kita panggil baka Damara. Okey. Kalau Chef tengok tadi, perbezaan dengan doper dia. Doper tadi bulu dia lebih tebal, kepala dia putih dan sebagainya lah. Kalau tengok Damara ni, dia punya sizing dia, body score dia pun lain. Dia lebih tinggi sedikit daripada doper dan dia lebih lebar lah. Kalau tengok muka dia, dia macam flower horn sikit, nampak tak? Nampak tak? Betul, dia ada tanduk. Ni nama dia hitam. Jendul. Nama dia hitam.
Kalau tanya saya hitam ni berapa berat ni sekarang, adalah 80 lebih kilo ni. Damara dengan Dopa, dia punya tekstur daging dia lain je. Dia lebih juicy dari segi dari daging lah. Dia Damara ni bukan setakat hitam je. Ada juga Damara berwarna putih. Untuk Damara ni memang saya bawa sendiri, kami bawa sendiri daripada Australia masa dia berumur setahun lebih. Okey. So sekarang ni dah 2 tahun lebih. Asalnya kita jadikan si Pak Hitam ni sebagai baka. Okey. So bila dia dah lebih pada umur 22 tahun lebih dan dia dah berusia sikit, kita akan bawa ke sini untuk tujuan penggemukan dan penjualan daging lah. Okey Cik Jamal, tadi kita kata ni macam saya kata macam tebu kan. Rupanya dia rumput kan. Cuba terangkan tentang rumput Napier ni. Saya boleh katakan adalah makanan ruji untuk ternakan haiwan seperti lembu dan kambing. Normally lembu ni kita akan buat jeruk yang saya sebut silage tadi. Sorry, saya nak tahu jeruk tu dia macam dia rendam dengan cuka ke apa? Kenapa saya sebut jeruk? Okey, bila kita harvest, kita potong dia, kita akan chop. Kita akan proses dia dari segi ada hancurkan dia dan kita akan masuk dalam satu plastik. Dalam plastik nanti kita akan masukkan garam, kita akan masukkan molasses ataupun gula merah, dan yang ketiga yang ramuan yang paling penting adalah EM, effective microbe, untuk dibiarkan dalam itulah. So kita akan vacuumkan plastik tu dan kita akan perap selama 21 hari as a SOP kola lah. So lepas 21 hari barulah kita akan bawa ke sini untuk bagi makan kepada ternakan haiwan kita. Adakah dia untuk memudahkan penghadaman? Pencernaan. Pencernaan. Yes, dimudahkan. Betul. Bagaimanakah pokok ni ditanam dan adakah dia mudah ditanam? Kalau penjagaan yang betul dengan yield yang terbaik, dia boleh pergi dalam tempoh 5 tahun ke 10 tahun. Benda yang kita dah harvest ni, kita tak perlu tanam balik. Dia akan tumbuh balik. Tumbuh balik. Selepas tuai, kita akan tinggal selama 45 hari ke 60 hari. Ini tinggi. Kalau chef tengok ni, yang ni adalah umur dia berusia 52 hari. Tim saya akan target dalam tempoh 45 ke 60 hari untuk dia dituai. So maknanya pendek kata lain, 1 tahun kita boleh tuai Napier ni dalam 8 pusingan ataupun 8 cycle. Tapi kan setiap tanaman pasti ada cabarannya. Kan? Apakah cabaran utama untuk penanam Napier ni? Cabaran yang paling besar untuk Napier ni adalah air. Bila kita sebut pasal air ni adalah musim kemarau. Okey. Bila musim kemarau, Napier ni memerlukan air yang sangat banyak. So bila musim kemarau tu, kita akan sediakan konsep sprinkler tu ataupun piping tu untuk bantu pengairan ataupun air untuk tujuan diorang grow lah. Selain daripada tu, adalah ancaman luar lah. Ancaman luar ni saya boleh katakan binatang lah. Balik bayar dan sebagainya. Dia suka menyondol kawan ni. Kan? Dia pun nak makan juga. Dia pun nak makan juga. Okey. Ke mana kita nak pergi selepas ini? Okey chef, tadi daripada permulaan saya dah tunjuk macam mana cara-cara lembu saya makan, apa jenis-jenis lembu yang ada. Okey. Dan kita dah bawa juga kepada tengok kita punya kandang kambing tadi, apa jenis-jenis kambing yang ada. Saya rasa kalau tak salah, kalau saya jemput chef ke rumah sembelih kola, kita tengok macam mana daripada proses kita gemuk tadi, kita gemukkan lembu tadi, daripada situ kita bawa ke rumah sembelih, kita sembelih sampailah kepada kita jual di pasaran. Okey, saya bawa cara sana. Kita dah ada dekat dengan benda ni dah ni. Tapi nak tahu nak tanya, sejak bila tempat sembelih automatik ni ditubuhkan? Sebelum kita buat sistem fully automated ni, kita ada small scale punya sembelihan di belakang sekali. Which is cara konvensional. Cara konvensional, ada satu tiang dan kita akan turun lembu dan sebagainya lah. Oh, dah pernah lalu lah. Maknanya since 2017 kita dah start sembelihan korban dah pun. Tapi dengan cara yang konvensional dan selalunya it will take almost 1 hour untuk siapkan seekor lembu lah. Tapi since 2019, alhamdulillah dengan dana yang ada dan sebagainya, kita dah start buat rumah sembelih ni. Dan 2019 juga adalah tahun pertama kita buat korban secara besar-besaran di rumah sembelih kolam je. Ada tak ambil upah sembelih lembu dan berapakah harganya? Untuk hari yang biasa. Maknanya bukan musim korban. Normally kita akan ambil untuk orang upah untuk sembelihan RM100 untuk 1 ekor lembu. 1 ekor. Dia hanya sembelih dan dipotong sebagai karkas. Maknanya potong 4 lah. Potong 4 sahaja. Untuk seekor adalah RM100. Tapi musim perayaan tu harga dia lain.
Harga dia lain disebabkan masa manpower yang kita gunakan lebih ramai dan servis dia sampai ke potong kecil. Kalau musim Raya Korban, satu hari berapa ekor lembu yang boleh diproses di kawasan tempat sembelihan ini? Kalau dulunya saya kata tadi 1 ekor sejam. Okey. Alhamdulillah so far dengan half automated ni kita dah boleh proses lebih kurang dalam 7 ke 8 ekor dalam tempoh 1 jam. Maknanya kat sini nanti kita akan ada 2 shift. Satu shift target kita adalah 50 ekor lembu lah. Yang paling banyak lembu korban yang pernah diuruskan oleh Kola Cattle Farm ni berapa ekor? Rekod di Kola Cattle Farm adalah masa zaman PKP. Kita sembelih 799 ekor lembu dalam tempoh 4 hari. Maknanya hari tasfid tu chef, kita bergerak 24 jam non-stop, which is kita gunakan tim 2 shift yang berlainan untuk kita sembelih berterusan sampailah pada hari keempat. Itu adalah yang terbaik yang kita buat. Itu adalah bukti lah how efficient mesin ni. Boleh tak tunjukkan demo bagaimana mesin ni berfungsi dan terangkan Boleh. macam mana start dia? Okay. InsyaAllah Syah, kita tengok lagi tim saya mainkan macam mana benda ni work. So kalau tengok kat belakang tu ada pintu yang tengah naik tu. So that is where lembu akan masuk lah. Bila lembu akan masuk dengan cara terhormatnya, lembu akan masuk dengan cara terhormat dan kita akan tutup balik pintu tu lah. Dan lembu akan masuk di dalam ni lah. Selepas masuk, kita tengok keadaan lembu tu selesa chef. Dia tak bergerak, dia tak mengelumpur dan sebagainya. Dia kena tengok lembu tu dalam keadaan ready. Dia jangan tengah mengelumpur tu kita tutup kepit dia. So bila dia ready tu, tim saya nanti akan kepitkan. Ada kepit kanan kiri. Nampak kanan kiri kepit. Dia bentuk V Yes. So sekarang ni lembu dah dalam keadaan kepit. Dia tak boleh gerak dah. Dia tak boleh bergerak. Kita akan naikkan kawasan kepala ni. Lembu akan ready. Ni adalah Chef jangan bayangkan, lembu dah masuk tadi, kepala dia dah dalam bentuk dikepitkan. Faham. Maknanya sekarang ni lembu dah ada kat sini. Dah terdongak lah. Dah terdongak dah. Dia dah kena grip sini. So lepas kita grip, kita tengok okey je. So tim saya akan terbalikkan. Wow. So lembu sekarang ni dalam keadaan tanduk dia ke bawah. Ni leher dia. Alright. So tanpa perlu bantuan siapa-siapa je, dalam keadaan seorang, dia just pegang, baca niat untuk sembelihan, letak pisau dan sembelih saja. Tanpa perlu bantuan dia sesiapa lah. So bila kita sembelih nanti chef, kita akan biarkan dalam tempoh dalam masa 2 minit untuk dilepaskan darah dan sebagainya, untuk make sure darah yang kotor semua keluar, bersih, dan tim saya akan tekan untuk jatuhkan pula batu. Dia akan buka badan tadi, jatuh. So lembu pun akan terbalik ke bawah. So kepalanya akan terus ke sana. Akan terkeluar, terkeluar juga. Dia akan terkeluar. Bila dia buka je automatik dia akan terkeluar masuk jatuh bawah lah. Baik, faham. So from there tadi barulah kita akan start gantungkan kaki tu. Kita akan naikkan di bahagian atas tu, nampak tak tempat gantung tu. So di situ nanti dah satu kaki belakang dah tergantung dalam keadaan kepala di bawah. So tim saya akan sembelih potong kepala tadi. Dan dia akan gerakkan sampailah ke stesen yang pertama lah. Lepas dia bawa bahagian kepala tu, dia akan letak kepala tu dalam satu basket untuk dibawa ke rumah kepala lah. Dan lepas tu lembu tadi dia akan dialihkan, dia akan berjalan sendiri sampai ke stesen nombor 2. Adalah stesen di mana kita akan buang 2 kaki di sebelah bahagian depan dan juga kita akan start buka kulit separuh badan lah untuk buka. Dan seterusnya pada stesen nombor 3 dia akan tanggalkan seluruh kulit sampai ke bahagian bawah. Dan selepas itu kita akan move to another section, proses belahan perut. Di mana kita akan keluarkan isi-isi perut tadi. Kita akan keluarkan isi-isi perut, dijatuhkan dalam keadaan di mana kulit setiap lembu tu dah ditanggalkan. Seterusnya kita akan, di mana proses yang terakhir adalah proses di mana karkas tu digantung dan dipotong pada 4 bahagian. 4 bahagian. Yang pastinya selepas kita potong tu, kita akan biarkan daging tu dalam masa tempoh dalam setengah jam ke 1 jam untuk di dalam keadaan suhu yang sedia ada untuk dia relax dan sebagainya sebelum kita transfer masuk ke dalam chiller kita. Untuk makluman chef lah, normally untuk lembu wagyu, kita tak akan hantar karkas tu terus kepada cutting room. So lembu wagyu ni seelok-eloknya kita kena chill ataupun kita kena agingkan dia selama tempoh 21 hari. Barulah kita akan dapat marbling dia lebih baik, tekstur daging dia lebih berkualiti. Itu adalah untuk lembu wagyu. Di sini my Gyu. Yes.
Kami daripada Destinasi TV mengucapkan terima kasih kepada Encik Jamal kerana berkongsi info-info yang menarik tentang Kola Cattle Farm ni. Ada apa-apa kata untuk penonton? Last lah tentang Kola Cattle Farm. Ni bukan yang terakhir sebab kami akan pergi ke Kola Meat House pula. Minta izin. InsyaAllah. Okey, silakan. Cik Alwi, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Yang pertama sekali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Alwi. Yang keduanya, yang paling penting sekali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada YouTube channel Destinasi TV kerana sanggup dan sudi mencemarkan duli datang kepada farm kami yang tak seberapa besar, yang tak seberapa indah dari kabar rupa. Tapi Alhamdulillah pada hari ini sedikit sebanyak kami daripada Kola Cattle Farm dapat memberi pandangan ataupun maklumat ataupun pengalaman-pengalaman kita yang lepas lah. Pada masa sama juga saya nak mengajak kawan-kawan kita ataupun peternak-peternak di luar sana. Yang pertama sekali, jangan putus asa dalam bidang ternakan ini. Saya suka mengatakan 3 benda ni. Yang pertama, passion. Yang kedua, of course, dia melibatkan modal yang besar, melibatkan financing capital yang besar. Dan yang ketiga, yang saya mention daripada awal tadi, without the teamwork, kita akan gagal di tengah jalan. Mana-mana yang baik datang daripada Allah Ta'ala, mana-mana yang kekurangan daripada pihak kami. Saya rasa kalau kita ada masa yang panjang, pada masa akan datang, saya menjemput juga penonton ataupun Chef Alwi ataupun TV Destinasi ataupun Destinasi TV untuk datang kepada farm kami yang lain yang di luar daripada Kuala Selangor. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih, Jeff. Terima kasih kepada penonton yang menonton rancangan Destinasi TV. Rancangan ini belum berakhir lagi. Akan datang kami akan pergi ke Kola Meat House. Itu adalah destinasi kami yang seterusnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe Destinasi TV banyak-banyak.